Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada modul kali ini, iaitu modul yang keempat bagi semester 1. Modul yang keempat adalah Small Process Carbon Steel Plate 1. Apa yang telah kamu pelajari sebelum-sebelum ini, yakni modul yang pertama Workshop Practice, modul yang kedua iaitu Fabrication Drawing 1, modul yang ketiga Small Fundamental, dan ini adalah modul yang keempat Small Process Carbon Steel Plate 1. Dan ini merupakan slot yang pertama daripada, insya-Allah kita akan cover lebih kurang dalam 9 hingga 10 slot. Saya mengharapkan para pelajar sekalian berada dalam keadaan yang sihat dan bermotivasi yang tinggi untuk kita belajar dalam norma baru, iaitu kita belajar melalui online. Walaupun kita tidak berjumpa bersemuka, belajar secara bersemuka, saya mengharapkan para pelajar sekalian dapat memberikan fokus yang tinggi. Pada slot yang pertama ini, kita akan belajar berkaitan dengan Small on Plate. Keseluruhan yang kita akan belajar, topik pembelajaran kita ada 9 slot semua sekali, iaitu yang pertama Small on Plate, yang kedua adalah Type of Joint, yang ketiga adalah Type of Weld, yang keempat adalah Position of Welding, yang kelima Welding Symbol, yang keenam adalah Measurement of Weld, dan yang ketujuh adalah Heat in Welding, yang ke-8 Strength of Weld, dan yang ke-9 adalah Welding Technique on Plate. Kesemua ini kita akan cover antara 9 hingga ke 10 slot. InsyaAllah, saya mengharapkan para pelajar sekalian memberikan fokus yang tinggi. Small on Plate. Apakah ini Small on Plate? Apa yang telah kamu pelajari dalam modul-modul yang sebelum ini berkaitan dengan proses-proses kimpalan. Dalam proses kimpalan terdapat beberapa jenis proses, dan small adalah salah satu proses daripada kimpalan. Apakah ini small? Small adalah shielded metal arc welding. Dan pada kali ini fokus kita adalah small on plate. Apakah ini plate? Plate adalah kepingan logam ataupun kepingan keluli. Sudah semestinya kalau kimpalan kita akan kaitkan dengan logam ataupun keluli. Jadi small on plate adalah proses yang kita nak gunakan ini, iaitu proses small kita nak gunakan kepada plate. Apakah sambungan-sambungan yang boleh dibuat pada plate kimpalan ataupun kepingan logam. Ini kita akan kupaskan sedikit demi sedikit. Jadi untuk modul ini, apa yang kamu akan belajar di dalam modul Small Process Carbon Steel Plate 1. Jadi, yang pertama adalah pelajar akan didedahkan untuk mengimpal ketebalan plate di antara 3 mm sehinggalah 9 mm ketebalannya. Dan saiz plate dalam latihan adalah 100 mm sehinggalah 300 mm panjangnya. Dan yang ketiga, pelajar akan mengimpal pada kedudukan 1G dan 2G. Apakah ini 1G? Apakah ini 2G? Yang ini kita akan belajar pada subtopik yang akan datang.
Dan yang keempat, para pelajar juga didedahkan untuk mengimpal sehinggalah mendapat tahap kualiti seperti yang dikehendaki di industri. Kenapa kena seperti industri? Sebab kita akan bekerja sebagai seorang welder ataupun seorang pengimpal di dalam industri. Sebab itulah kita kena belajar dan kita kena buat amali sehinggalah kita dapat kemahiran itu sama seperti di dalam industri. SMAW process, SMAW, iaitu Shielded Metal Arc Welding. Shielded Metal Arc Welding adalah antara proses yang paling mudah bagi mengimpal plet keluli. Kenapa? Kenapa penggunaan SMAW adalah dikatakan sebagai mudah? Yang pertama adalah mesin untuk SMAW mudah dibawa ke mana-mana. Dan yang kedua, consumable ataupun bahan yang digunakan adalah lebih murah berbanding dengan proses-proses kimpalan yang lain. Contohnya elektrod. Elektrod bagi SMAW lebih murah dan lebih mudah dikendalikan. Okey, jadi penggunaan SMAW on plate amatlah meluas dalam sektor industri dan juga sektor pembinaan. Macam mana kita nak tahu industri itu apa, pembinaan itu apa? Okey, bayangkanlah. Untuk industri kita fikirkan berkaitan dengan oil and gas, kita fikirkan berkaitan dengan kilang-kilang, ataupun kita fikirkan berkaitan dengan macam mana kita nak buat mesin-mesin yang besar. Dan sektor pembinaan juga seperti adalah kita nak bangunkan bangunan, nak dirikan menara ataupun nak bangunkan jambatan. Ini adalah sektor industri dan juga sektor pembinaan. Dan contoh dalam sektor pembinaan adalah seperti pembinaan jambatan, pembinaan kapal, pembinaan dandang ataupun vessel. Ini adalah dalam oil and gas. Pembinaan tangki simpanan iaitu storage tank, dan juga pembinaan untuk struktur bangunan. Walaupun kita tengok bangunan tersebut daripada kita nampak dia adalah menggunakan konkrit, tapi yang sebenarnya di bahagian dalamnya adalah banyak digunakan besi-besi dan juga keluli untuk mendapatkan sokongan yang kuat. Saya akan berikan contoh kegunaan plate di dalam industri dan juga sektor pembinaan. Contoh yang pertama yang saya nak tunjukkan adalah kegunaan plate keluli bagi membina storage tank. Apakah ini storage tank? Storage tank adalah tangki simpanan yang kita gunakan untuk menyimpan minyak, iaitu minyak untuk petrol contohnya, minyak untuk minyak sawit pun kita gunakan storage tank untuk menyimpan minyak dalam kuantiti yang banyak. Ini adalah salah satu contoh seperti dalam gambar tersebut, adalah gambar macam mana tangki simpanan ini dibina. Daripada kepingan plate, dia dibentukkan menjadi seperti lengkung, kemudian dia disusun dan dikimpalkan bersama sehinggalah menjadi satu tangki simpanan yang besar. Ini adalah contoh yang pertama, kegunaan plate keluli bagi membina storage tank. Contoh yang kedua adalah kegunaan plate keluli bagi membina badan kapal, ataupun kita gunakan
struktur kapal pun kita boleh gunakan. Okey, gambar menunjukkan plate-plate ataupun kepingan-kepingan keluli disusun. Sebelum disusun, design engineer akan design terlebih dahulu. Berapa jenis plate yang nak gunakan, berapakah bilangan plate yang nak digunakan. Kemudian dia akan dikimpalkan sehinggalah menjadi sebuah kapal. Kalau ikutkan, kita fikir keluli bila masuk dalam air dia akan tenggelam. Tetapi dengan menggunakan kejuruteraan dan pembinaan yang betul, kapal tersebut boleh terapung dan boleh bertahan dengan kuatnya di atas permukaan air. Ini adalah kegunaan plate keluli bagi membina kapal. Contoh yang seterusnya iaitu kegunaan plate keluli bagi membina struktur jambatan. Kebanyakan kalau kita tengok jambatan yang kita lalu, iaitu jambatan yang besar, adalah dia menggunakan kita lalu atas permukaan jalan yang ditarkan dan diseminkan di bahagian tepi. Tapi yang sebenarnya pada bahagian bawah kita menggunakan struktur-struktur keluli untuk menahan ataupun untuk menjadikan jambatan tersebut kuat. Seperti dalam gambar rajah, ini adalah salah satu struktur jambatan yang dibinakan menggunakan keluli. Mungkin gambar ini adalah bukan gambar di Malaysia, di luar negara, tapi ini adalah jambatan yang dibina menggunakan keluli. Kebanyakan jambatan yang dibina di Malaysia kita nampak konkrit, tetapi di bahagian dalamnya terdapat banyak besi-besi yang digunakan. Link yang saya berikan di bawah tu adalah antara link contoh-contoh pembinaan jambatan. Dan contoh yang keempat untuk kegunaan plate keluli adalah untuk kita membina dandang bertekanan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita namakan sebagai pressure vessel. Inilah dalam gambar rajah tersebut saya tunjukkan sebuah pressure vessel dibina menggunakan satu kepingan plate asalnya, kepingan plate yang petak, kemudian dia dipotong dan dibentukkan seperti bulatan. Apabila dibulatkan, dia disambungkan dan dikimpalkan. Kenapa dandan bertekanan? Sebenarnya di dalam dandan tersebut, ataupun kita sedang bahasakannya adalah sebagai tangki yang bertekanan. Jadi satu proses ataupun satu bahan kimia ataupun satu jenis minyak dimasukkan ke dalam dandan tersebut, dikenakan tekanan yang tinggi untuk kita proseskan, dia akan keluar menjadi satu produk yang kita boleh gunakan dekat sebagai kegunaan harian kita. Ini adalah contoh-contoh untuk kegunaan plate keluli bagi membina dandan bertekanan. Kamu boleh tengok pada link yang saya bagi tersebut, link YouTube, macam mana dia nak membina dandang daripada satu plate yang tebal, telah dipotong sehinggalah menjadi sebuah dandang ataupun pressure vessel. Penggunaan plate dalam kerja-kerja mengimpal perlulah mematuhi spesifikasi kejuruteraan yang telah ditetapkan. Jadi bukan sebarangan kita nak gunakan sebarang plate untuk kita buat. Contohnya untuk buat kapal, kita tak boleh gunakan plate yang sebarangan. Nak buat jambatan, tak boleh gunakan plate yang terlampau nipis ataupun plate yang terlampau tebal. Ini adalah antara tugas-tugas engineer ataupun jurutera untuk menetapkan apakah jenis-jenis plate yang hendak digunakan. Jadi antara spesifikasi yang ditetapkan ataupun yang dirujuk
Yang pertama adalah jenis bahan plate tersebut. Sama ada kita nak gunakan carbon steel, kita nak gunakan stainless steel, ataupun kita nak gunakan aluminium. Aluminium sekarang kita banyak digunakan untuk membuat kapal. Kenapa? Ianya adalah lebih ringan. Dan yang kedua adalah ketebalan plate tersebut. Sama ada kita nak gunakan plate yang 12 mm tebal ataupun 25 mm tebal, ada sehingga 50 mm ketebalannya. Dan yang ketiga adalah cara sambungan plate. Cara sambungan plate ni, ini kita akan belajar dalam slot yang kedua nanti. Dan juga yang keempat adalah kedudukan plate. Di manakah plate itu berada? Dan apabila plate itu berada, kejuruteraan akan tetapkan apakah proses kimpalan yang kita hendak gunakan, bagaimanakah ia hendak mengimpal. Dan yang kelima adalah keboleh kimpalan. Keboleh kimpalan ni adalah sama ada, contoh saya ambil jenis plate yang kita hendak gunakan tersebut boleh kimpal ataupun tidak. Contohnya aluminium hendak kita lekatkan kepada carbon steel. Apakah proses kimpalan yang kita hendak gunakan? Bolehkah kita kimpal aluminium dan juga carbon steel? Yang itu adalah kita namakan sebagai keboleh kimpalan. Dan juga yang keenam adalah halangan-halangan tertentu apabila kita hendak membuat kerja-kerja kimpalan. Halangan tertentu ni seperti apabila kita nak mengimpal tempat tersebut terlampau kecil ataupun sempit, ataupun tempat tersebut apabila kita hendak mengimpal terdapat satu halangan disebabkan oleh design ataupun apa-apa sajalah. Okey, itu saja. Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan welding parameter. Kita hendak mengimpal, tetapi kimpalan kita itu perlulah hasilnya bermutu tinggi. Hasilnya mestilah menepati spesifikasi yang diberikan. Jadi terdapat beberapa parameter yang kita akan terangkan, kita akan bincangkan di sini. Kita ada 5 jenis parameter yang hendak kita kawal. Apa ini parameter? Parameter adalah sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang kita boleh ubah suai berdasarkan kemahiran yang kita ada. Parameter yang pertama adalah high or low current, yakni current untuk kita kawal ketika kita mengimpal. Yang kedua adalah electrode angle ataupun sudut elektrod. Yang ketiga adalah arc length, yakni jarak arka. Yang keempat adalah traverse speed, berapakah kelajuan yang kita hendak gunakan untuk mengimpal. Dan yang kelima adalah electrode manipulation, yang ini kita akan terangkan pada slide yang seterusnya. Baiklah, yang pertama, welding parameter yang pertama adalah effect of high and too low current. Current ataupun dalam bahasa Melayu kita namakan sebagai arus. So, arus adalah sesuatu perkara yang penting di dalam mengimpal. Jadi, apabila kita hendak mengimpal, adakah kita perlu gunakan current yang rendah ataupun gunakan current yang tinggi? Welding current ataupun arus elektrik kimpalan adalah parameter yang utama bagi mempengaruhi kedalaman peleburan
ataupun penembusan bagi base metal. Bagi proses mount, arus elektrik boleh dilaraskan secara manual. Yang ini, apabila kita gunakan arus yang tinggi, secara pemahamannya, kita akan keluarkan api yang kuat. Api yang kuat menyebabkan besi tersebut lebih mudah cair. Atau kita gunakan kadar yang kecil, menyebabkan api yang kecil dan besi tersebut kurang kecairan. Gambar menunjukkan cara-cara untuk melaraskan arus bagi mesin smaug. Dan saya akan terangkan sedikit apabila arus rendah apa akan terjadi, arus tinggi apa yang akan terjadi. Jadi kita fokuskan kepada arus rendah terlebih dahulu. Apabila arus rendah, yang pertama, kurangnya peleburan bagi kepingan logam dan juga elektrod. Yang kedua, kurangnya penembusan. Apa ini penembusan? Bermaksud apabila kita hendak mengimpal, kecairan bagi besi adalah berkurang. Apabila cairnya berkurang, penembusan akan berkurang juga. Yang ketiga, akan menyebabkan overlap ataupun muka kimpal tersebut akan menjadi seperti bertindih. Yang keempat, akan menyebabkan slack inclusion. Ia ini adalah antara kecacatan ataupun defect dalam kimpalan. Yang kelima, akan menyebabkan incomplete fusion. Dan yang keenam, akan menyebabkan high cap profile. Yang ini muka kimpal kita akan menjadi tinggi. Kalau tinggi, terlampau tinggi tidak baguslah maksudnya. Okey, macam mana pula dengan apabila kita gunakan arus yang tinggi? Apabila arus yang tinggi kita gunakan, yang pertama yang akan terjadi adalah peleburan akan menjadi tinggi. Yang kedua, penembusan akan menjadi lebih dalam seperti yang saya terangkan slide yang sebelum ini. Arus tinggi, api menjadi kuat, logam cepat menjadi cair, penembusan akan menjadi lebih dalam. Dan yang ketiga akan menyebabkan undercut. Apa ini undercut? Undercut kita akan belajar pada modul-modul yang akan datang. Yang keempat akan menyebabkan hot cracking. Kenapa hot cracking? Cracking adalah keretakan. Keretakan ketika panas. Dan yang kelima akan menyebabkan low cap profile. Apabila low cap profile, yang ini menjadi masalah juga apabila cap profile tersebut menjadi terlalu rendah. Welding parameter yang pertama iaitu low or high current, ataupun kita panggil ni adalah sebagai arus. Jadi saya akan bagi contoh macam mana untuk setting current. Okey, ini saya akan tunjukkan. Ini adalah mesin jenama Kumai, model ADS 400. Cara setting current dia adalah kita menggunakan tombol ni. Dan bacaan kat sini adalah bacaan dalam diri kita. Current juga disetting berdasarkan elektrod yang kita gunakan. Contoh elektrod yang kita gunakan ni adalah blue metal. Yang dicadangkan untuk gunakan current dia adalah antara 50 sehinggalah 75. Kurang daripada
50 adalah low current, manakala lebih daripada 75 adalah high current. Dan cara untuk setting dia adalah pada mesin. Kalau macam ni kita setting dia sebanyak 35, tapi pada sini adalah 50, bermaksud dia adalah low current. Sekiranya terlebih, ini adalah terlebih 158, manakala maksima di sini adalah 75 sahaja. Parameter yang seterusnya iaitu electrode angle. Apakah ini electrode angle? Electrode angle ataupun sudut elektrod terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu work angle ataupun sudut kerja. Sudut kerja adalah sudut di antara sambungan dan juga elektrod. Para pelajar sekalian boleh tengok pada gambar rajah tersebut. Ini adalah work angle. Kita akan lebihkan ke kiri ataupun lebihkan ke kanan, ataupun kita hanya berada pada sudut 90 darjah sahaja, bergantung kepada keselesaan dan juga kemahiran pengimpal. Dan sudut yang kedua adalah travel angle. Travel angle atau sudut larian adalah sudut antara garisan kimpal dan juga elektrod, seperti di dalam gambar rajah. Pada kebiasaannya, travel angle kita gunakan adalah lebih condong. Kita tidak menggunakan terlampau tegak, sebab apabila terlampau tegak menyebabkan penembusan dia semakin dalam. Jadi apakah kesan-kesan untuk electrode angle ini? Kita akan tengok kesan electrode angle. Yang pertama, sudut yang tegak akan memberikan arus dan haba yang maksima. Iaitu apabila arus dan haba yang maksima menyebabkan peleburan cepat berlaku. Yang kedua, bagi butt joint, yang ini kita akan belajar sebentar pada slot yang seterusnya. Bagi butt joint, sudut kerja yang paling baik adalah secara menegak. Manakala bagi T-joint pula, sudut kerja perlu diserongkan. Kenapa? Yang ni kita akan belajar pada slot akan datang. Kamu akan memahaminya kenapa perlu diserongkan. Dan bagi sudut larian perlu diserongkan bagi mengawal kolam cair. Dan apabila sudut elektrod seorang pengimpal menggunakan secara yang salah ataupun yang tidak sesuai, akan menyebabkan yang pertama adalah undercut, iaitu sudut terlalu besar, ataupun sudut yang terlalu kecil akan menyebabkan overlap. Wedding parameter electrode angle. Jadi electrode angle terbagi kepada dua, iaitu work angle dan juga travel angle. Saya bagi contoh untuk butt joint dan juga T-joint. Untuk T-joint, work angle adalah bahagian di antara elektrod sehinggalah permukaan kimpal ini, seperti ini. Ini work angle yang tegak, diserongkan sedikit ataupun diserongkan sebelah kiri. Manakala untuk butt joint, work angle ini adalah larian groove. Work angle berada di sini. Work angle yang tegak diserongkan ke kanan sedikit ataupun diserongkan ke kiri sedikit. Manakala untuk travel angle, dia berada pada keadaan yang melintang seperti ini. Jadi work angle adalah bagi butt joint
seperti ini, di antara elektrod dan juga darian. Jadi macam mana kita nak setting dia adalah mengikut keselesaan pengimpal itu. Ini adalah travel angle bagi butt joint dan ini adalah travel angle bagi fillet joint. Welding parameter yang kedua iaitu arc length. Apakah arc length? Arc length ataupun jarak arka adalah jarak di antara hujung elektrod dan juga logam kimpal ketika sedang mengimpal. Jarak arka akan mempengaruhi arus dan juga haba yang terhasil. Kenapa? Jarak arka apabila kita memegang elektrod holder dan elektrod holder tersebut terdapat elektrod dan dikenakan kepada permukaan plate. Apabila dikenakan pada permukaan plate akan mengeluarkan api, senang mudah kita cakap, mengeluarkan api. Dan kita akan jarakkan hujung elektrod tersebut daripada plate akan menyebabkan apinya membesar. Apabila kita dekatkan, kita tengok apinya mengecil. Itu adalah jarak elektrod, kesan jarak elektrod. Apabila dia mengecil, mudah untuk kita mengawal. Apabila terlampau jauh sangat, kita sukar untuk mengawal. Jadi apakah kesan-kesan jarak arka ini? Kita tengok, apabila jarak arka terlampau rendah, arus yang terhasil adalah tinggi. Yang kedua, haba yang terhasil adalah tinggi. Yang ketiga, menyebabkan overlap apabila terlalu rendah. Yang keempat, akan menyebabkan low cap profile. Seterusnya, apabila jarak arka yang kita gunakan adalah tinggi, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah arus yang terhasil rendah. Yang kedua, haba yang terhasil juga adalah rendah. Dan yang ketiga akan menyebabkan undercut apabila jarak arka terlalu tinggi. Dan yang keempat akan menyebabkan high cap profile, iaitu bentuk kumai kita akan menjadi lebih tinggi. Apabila lebih tinggi, kumai tersebut tidak baguslah. Welding parameter arc length. Apakah itu arc length? Atau kita namakan dia sebagai jarak arka. Arc length adalah jarak di antara hujung elektrod sehinggalah pada kolam cair ataupun di mana poin kita mengimpal. Jarak elektrod adalah bergantung kepada skill individu, sama ada untuk jarakan ataupun untuk dekatkan. Tetapi apa yang terbaik adalah didekatkan. Apabila terlampau didekatkan, masalah akan berlaku. Api tersebut akan mati. Begitu juga kalau kita terlampau jauh sangat, arc length, api juga akan mati. Jadi bergantung kepada keselesaan welder tersebut. Ini adalah arc length. Parameter yang seterusnya iaitu travel speed. Apakah ini travel speed? Travel speed adalah kelajuan pergerakan elektrod sepanjang kumai kimpalan. Jadi pengawalan kelajuan kimpal adalah bergantung kepada kemahiran pengimpal ataupun welder, kedudukan kimpalan, jenis elektrod dan juga kadar penembusan. Jadi bagaimanakah kelajuan pergerakan elektrod ini ataupun travel speed? Travel speed secara mudahnya saya terangkan, apabila kita hendak mengimpal dan memenuhkan sepanjang apa yang hendak kita kimpal tu,
kita hendak kimpan dengan keadaan yang laju ataupun keadaan yang perlahan. Yang ini adalah kita namakan sebagai travel speed. Apakah kesan-kesan travel speed? Apabila kelajuan yang tinggi, apa yang akan terjadi? Penembusan akan berkurangan. Apabila kelajuan tinggi, kumai akan menjadi lebih tinggi dan juga lebih kecil. Dan yang keempat, akan menyebabkan undercut. Kenapa menyebabkan undercut? Apabila kita terlampau laju sangat untuk travel speed, kita tidak sempat untuk mengisi logam yang telah kita cairkan ataupun logam yang kita telah leburkan. Kita tidak sempat untuk mengisi dan menyebabkan dia berbentuk undercut. Dan yang keempat, akan menyebabkan underfill. Yang ini kita tidak cukup untuk mengimpal. Dan yang kelima, heat input akan berkurang. Macam mana pula apabila kita mengimpal dengan kelajuan yang rendah? Apakah yang akan terjadi? Apabila travel speed rendah, penembusan kita akan menjadi lebih dalam. Kenapa? Kita slow ataupun kita perlahan, kita berada pada satu keadaan tu terlampau lama dan menyebabkan penembusan tu akan menjadi lebih dalam. Dan yang kedua, kumai akan menjadi lebih rendah dan juga lebih lebar. Yang ketiga, akan menyebabkan berlakunya cool lapping. Yang keempat, akan menyebabkan heat input tinggi. Apabila perlahan, heat input akan menjadi lebih tinggi daripada travel speed yang laju. Within parameter travel speed. Apa ini travel speed? Ataupun kita namakan dia sebagai kelajuan mengimpal. Travel speed adalah kelajuan ketika kita mengimpal. Jadi ini adalah arah larian dan kita menggerakkan elektrod daripada hadapan hinggalah ke belakang. Jadi berapa lajukah elektrod ini digerakkan? Itu adalah kelajuan mengimpal ataupun kita namakan sebagai travel speed. Parameter yang kelima iaitu electrode manipulation. Electrode manipulation adalah teknik seseorang pengimpal ataupun welder berdasarkan kemahiran yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap pengimpal mempunyai kemahiran yang berbeza. Jadi, masing-masing mempunyai kemahiran manipulasi yang berlainan. Ia merangkumi teknik bagaimana kita hendak menghasilkan larian yang lebih tebal ataupun nipis, kecil ataupun besar, dan hasil permukaan kumai dan sebagainya. Manipulasi elektrod adalah bergantung kepada kemahiran pengimpal. Teknik menganyam ataupun waving ataupun melurus ataupun stringer. Yang inilah teknik masing-masing. Jadi teknik apabila kita hendak mengawal kumai ataupun apabila kita mengimpal terdapat ada kolam cair. Jadi kolam cair tersebut kita hendak mengawal dia dengan keadaan yang baik. Dan ini kita gunakan sama ada kita nak menganyam ataupun melurus bergantung kepada kemahiran pengimpal masing-masing. Dan apabila kita menggunakan teknik yang menganyam, teknik yang melurus,
kelajuan mengimpal juga adalah bergantung kepada individu tersebut juga. Dan hasil corak kumai yang terhasil adalah berbeza. Kita boleh, apabila kita telah biasa mengimpal ataupun kita telah biasa tengok macam mana welder mengimpal, hasilnya kita telah dapat kena pastikan welder ini corak dia macam mana, welder yang sebegini coraknya bagaimana. Disebabkan individu masing-masing, kemahiran masing-masing, skill masing-masing berbeza, maka corak yang dihasilkan juga adalah berbeza. Yang penting apa yang kita hasilkan adalah hasil yang terbaik ataupun hasil yang menempati kualiti yang dikehendaki oleh industri. Jadi ini adalah dinamakan sebagai electrode manipulation. Kemahiran pengimpal tersebut dalam menghasilkan kumai yang terbaik. Welding parameter electrode manipulation. Apakah ini electrode manipulation? Saya cuba ingatkan awak kembali ketika kita kecil dulu, macam mana kita nak belajar basikal. Jadi kita nak mengimbangkan basikal tu adalah pada diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak imbangkan, macam mana kita nak kayuh, itu adalah kemahiran yang perlu dimiliki diri sendiri. Sama juga electrode manipulation. Jadi electrode manipulation ni adalah kemahiran pengimpal sendiri. Macam mana untuk menghasilkan mutu kimpalan yang terbaik. Jadi antara electrode manipulation yang saya cuba terangkan adalah cara untuk waving ataupun stringer ketika mengimpal. Saya akan tunjukkan seperti ini. Electrode manipulation, untuk kita mengawal electrode, salah satunya adalah kita menganyam ataupun kita waving, iaitu pergerakan electrode daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Begitulah selanjutnya. Ataupun kita menggunakan kaedah stringer sahaja, ataupun kita luruskan ketika mengimpal, iaitu pergerakan elektrod kita hanya lurus sahaja. Dan ada beberapa lagi electrode manipulation yang ada pada individu welder tersebut. Itu terpulang kepada welder-welder tersebut. Baiklah, kita telah tamat untuk slot yang pertama. Jadi apa yang telah kita belajar dalam slot yang pertama ini, slot yang berkaitan dengan mount on plate. Kita telah mengetahui apakah itu plate keluli, apakah itu smau, dan kegunaan smau dalam proses kita nak gunakan plate dalam industri. Kita boleh hasilkan storage tank, jambatan contoh yang telah diberikan, storage pressure vessel, kapal. Ya, ini adalah kegunaan-kegunaan plate. Dan kita juga telah belajar dalam slot ini adalah yang berkaitan dengan welding parameter. Apakah ini welding parameter? Welding parameter adalah sesuatu perkara ataupun sesuatu setting yang kita boleh ubah suai bagi menghasilkan satu kimpalan yang bagus, satu kimpalan yang menepati spesifikasi industri ataupun spesifikasi yang hendak kita hasilkan. Jadi apa yang saya mengharapkan dalam slot ini, kamu dapat memahami, kamu dapat ingat berkaitan dengan apa yang kita telah belajar. Jadi kita akan berjumpa lagi pada slot yang seterusnya, slot yang kedua, dan insya-Allah kita akan cover berkaitan dengan type of joint.